Boleh? Najib punya internet okey Gerak Kau punya internet okey tak? Oh, lupa nak remind kelas. Okey, jap. Cikgu remind jap. Okey dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni kita nak sambung mengenai Alkana dan juga Alkena. Jadi, sebelum tu cikgu kena explain balik lah apa itu Alkana, apa itu Alkena. Okey, nanti korang boleh tengok dekat nota masing-masing lah. Nota pun ada kat sini sebenarnya. Tapi nota awak dengan cikgu lain sikit. Nota awak dekat atas ni. Dekat atas ni. Kalau ikutkan kita sampai dekat Alkana, Alkena mana? Hidrokarbon kat sini. Kita baru sampai kat sini. Jadi korang boleh rujuk kat sini lah. Korang punya nota ya. Kumpulan hidrokarbon. Okey, tapi cikgu pakai nota kat cikgu jap. Okey. Okay, ready Okey, sebelum kita pergi yang baru, kita explain sikitlah mengenai yang minggu lepas kita belajar. Okey, minggu lepas kita belajar iaitu sebatian semula jadi. Okey, kita belajar mengenai hidrokarbon. Apa maksud hidrokarbon, Fizul? Hidro dengan hidrogen karbon. Okey, hidro ni hidrogen, karbon ni karbon lah. Jadi hidrokarbon ni sebenarnya hidrogen dan karbon sahaja. Itu definisi hidrokarbon. Sebab soalan tanya nanti, apakah definisi hidrokarbon? Okey, kalau kita tengok kat sini kan, dia punya ikatan tu memang ada hidrogen dengan karbon je, betul tak? Jadi karbon dengan hidrogen ni memang dalam kehidupan kita hari-hari kita jumpa. Kertas, plastik, makanan, mesti ada karbon. Sebab itu topik ni dimasukkan dalam bab ini. Okey, hidrokarbon minggu lepas kita belajar benda dua perkara yang penting, iaitu alkana, kumpulan alkana. Namanya kumpulan homolog kan kat nota awak. Satu lagi alkena. Okey, ada dua perkara. Okey, alkana ni dia adalah tepu. Nanti tengok tepu macam mana. Alkena ni tak tepu. Okey. So sedikit ni contoh alkana. Ni namanya alkana ya. Ni namanya alkana. Okey, alkana dia mempunyai satu ikatan. Maksudnya dekat sini antara karbon-karbon ni dia ada satu ikatan sahaja. Tu namanya adalah tepu. Tepu maksudnya dia tak boleh nak balas dengan orang lain lah. Okey, dia mesti kawan dia hidrogen Nama hidrogen, hidrokarbon. Jadi karbon ni dia ada 4 kaki. Karbon ni ada 4 kaki. Contohnya kat sini ada satu karbon. Satu karbon, so dia ada 1, 2, 3, 4. Faham tak? Karbon ada 4 kaki. Sini pun sama, 1, 2, 3, 4. Karbon maksimum 4 kaki. Okey, kalau hidrogen satu kaki saja. Sebab tu dia jumpa kat sini. Sapak satu kaki macam tu. Faham tak? Katakanlah oksigen, kita lain lari sikit. Oksigen ada berapa kaki? Oksigen ada 2 kaki. Dia boleh jadi macam tu, dia boleh jadi macam ni. Jadi kalau nak bergabung dengan kat sini kan, dia boleh gabung macam ni lah. Hidrogen kat situ. Faham tak? Boleh? Itu secara basic lah. Kita tak belajar. Lain ni. Okey. Jadi alkana ni dia ada satu ikatan, namanya adalah ikatan kovalen tunggal ya. Jadi ikatan kovalen. Dia mudah diputuskan. Ini dia punya formula dia. Okey, sebelum tu kita cerita sikit nama-nama alkana yang ada. Okey, nama ni kita bergantung kepada karbon. So, macam mana mula-mula nama? Met, add, prop dan boot. Okey, korang faham 4 je. Okey, ni semua bergantung kepada karbon. Contohnya, katakanlah karbon kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Semua ikatan tunggal satu je. Okey, kalau cikgu buat macam ni, awak masuk U nanti pun akan datang. Kalau dia buat macam ni sebenarnya adalah hidrogen. Jadi biasa dia takkan buat lah, dia buat macam tu je. Okey, kalau selain daripada hidrogen, dia akan tulislah O ke, klorin ke, faham tak? Kalau hidrogen biasa dia tinggal macam tu je. Tapi untuk sains kita kena tulis semula. Okey, kalau nak tanyakan nama dia, apakah nama alkana ni? Okey, Fizul. Metana. Okey, mula-mula kita tengok dia punya induk dia. Berapa ketul karbon? 4 kat sini, nampak tak? Boot. Jadi dia adalah boot. Kumpulan apa? Kumpulan alkana. Jadi butana. Itu saja. Faham tak? Tengok karbon, namakan dia.
Jadi ni metana, etana, propana, butana dan sebagainya. Kali ikut ada 12, tapi kat sini sains dia bagi apa? 6 sahaja. Tapi korang sampai 4 lah hafal. Biasanya 4 je keluar pun. Okey, nak tahu caranya kat sini kita ada formula. Ni formula dia. Namanya formula AM. Contohnya, katakanlah cikgu nak kata dia adalah 3 karbon. Sini cikgu gantilah 3. Jadi kat sini N3 juga. Jadi berapa tu? C3 H 2 darab 3 6 tambah 2 8. Cuba try buat. C3 betul tak H8? 3. Betul tak H8? 1 2 3 4 5 6 7 8. Faham tak? Ni namanya formula AM. Tapi jarang nak tanya. Kalau kimia tu memang ditanya lah. Tapi untuk sains jarang ditanya. Adam. Kita bagi Adam dulu. Adam, siap. Adam dapat bahan tak belum? Minggu lepas. Cuba tengok sana. Nama Adam tak? Kalau tak ada, Adam ambil lah siapa-siapa yang ada. Adam ambil lah. Kira cikgu sedekah je lah. Okey, faham? Boleh faham Alkana? Okey, kita masuk Alkena. Alkena special sikit, dia ada ganda 2 dan dia tak tepu ya. Kenapa dia tak tepu? Nampak tak dia ada ganda 2 ni? Okey. Bila dia ada ganda 2 guys, jadi C ada berapa kaki? C ada 4 kaki. Contoh kat sini. 1 2 3 4 cukup lah kan? Tapi kalau kat sini dia ada 1 2 3 4. Bawah tak ada. Kalau ada bawah 5 tak boleh lah. So dia cukup ngam-ngam 4 sahaja. Sebelah ni pun sama ni. 1, 2, 3, 4. Faham tak? Boleh jadi ini namanya ganda 2 dan dia tak tepu. Tak tepu tu maksudnya dia adalah reaktif. Jadi tiba-tiba katakanlah orang lain datang, klorin datang ke, dia akan keluarkan kaki dia ni. Dia jumpa. Faham tak? Ni akan jadi satu lah. Faham cikgu? Faham? Boleh faham? Boleh faham? Okey ke? So sebab tu namanya tak tepu. Sebab dia reaktif. Okey, jadi Alkana ni dia lebih, Alkena ni lebih reaktif. Okey, namanya sama juga ya. Cuma belakang tu kita akan tambah ena. Contohnya 1 2 3. Okey, berapa tu? Propena. Prop 3 kan? Prop, mula-mula prop sebab dia ada 3 karbon. Kumpulan ena. Propena, PP. Propena. Boleh? Alright. So kat sinilah nama-namanya. Okay, Alkana memang tak ada satu karbon. Ni ada satu karbon. Alkana memang start dengan 2 karbon terus sebab dia double bond. Kalau satu karbon nak 2 bond macam mana? Tak boleh kan? Jadi untuk Alkana ni memang tak adalah satu bond. Okey. Kalau cikgu punya akronim minggu lepas apa? Mama Eat papaya. Mama eat. Tengok ke hafal tu? Tak ada. Oh iya ke? Okey, papaya but Bye. Papa Sampai situ je. has oranges. Octagon. Jadi jadi apa? Tanah lah ya. Jadi sampai situ lah. Mama eat papa but papa has oranges. So korang ingat sampai 4 pun dah okey lah ya. Ini adalah bilangan karbon kita. Okey, so far so good. Kita ulang kaji. Okey betul kan? Okey, dah selesai. Okey, itu yang kita belajar minggu lepas. So hari ni sepatutnya kita nak belajar masuk alkohol. Alkohol yang kita bincang ni yang memabukkan. Sebenarnya kebanyakan makanan kita ada alkohol. Ada kandungan dia tau. Dia taklah memabukkan, tapi ada kandungan dia. Okey, alkohol ni banyak dalam buah-buahan, termasuk juga dalam beras. Sebab itu beras kita buat tapai kan? Beras tapai. So ada alkohol. Kita makan mabuk tak? Tak pernah mabuk lagi lah. Tak tahulah kalau lama sangat ke. So alkohol ni special sikit. Dia bukan hidrokarbon. Kalau ikut hidrokarbon apa? Hidrokarbon mesti ada hidrogen, karbon sahaja. Tetapi alkohol ni dia ada belakangnya hidrogen, karbon dan juga oksigen. Oleh itu alkohol ni bukan hidrokarbon. Okey. So, apa bezanya? Hidrokarbon ni, yang hidrokarbon yang tadi dia tak larut dalam air. Maksudnya dia timbul lah. Alkohol ni larut dalam air. Sebab itu orang boleh campur dengan air.
Kan? Dia larut dalam air dan dia mudah terbakar. Okey. So kat sini ada buah-buahan dua. Berkanji, gandum, semua buah-buahan boleh jadikan dia sebagai mabukan kalau dia nak. Kalau dia nak. So, proses dia namanya adalah penampaian yang kita buat sekarang ni. Kita pakai apa? Yeast. Dia panggil ragi yeast. Proses penampaian. Mesti ada glukosa. Glukosa ni mungkin beras ke, mungkin gula ke, mungkin buah-buahan ke, dikenali sebagai glukosa. Okey, ini enzim dia yeast. So, akan menghasilkan etanol. Etanol ni berapa C kali kot? Add. Add berapa C? Dua. Betul. So, 1, 2. Oleh kerana dia adalah alkohol, alkohol ni belakangnya ada OH. OH tu menunjukkan dia alkohol. Dia single bond juga. Jadi inilah kumpulan alkohol. Faham tak? Jadi apa-apa yang nama OH tu dia adalah kumpulan alkohol. Jadi so namanya samalah, etanol, propanol dan sebagainya. Okey, ni cara nak buat kat lab ni. Okey, korang ambil yeast, korang ambil gula. Gula ni apa? Glukosa. Okey, campur dengan yeast. Lepas tu kita kena guna air kapur, guys. Sebab apa guna air kapur? Soalan ni mesti keluar je ni. Kalau keluarlah. Kenapa guna air kapur? Kalau korang bernafas pun, korang kena guna air kapur. Nak check nafas korang okey ke tak. Kenapa guna air kapur? Izul? Bersih tak? Air kapur ni digunakan untuk menentu kehadiran karbon dioksida. Kita bernafas karbon dioksida kan? Kat sini ada yeast tak? Yeast bernafas tak? Bernafas. Jadi yeast bernafas, dia akan menghasilkan karbon dioksida, menyebabkan kapur ni akan jadi keruh. Faham tak? Jadi makin keruh air tersebut, makin banyaklah yeastnya. Jadi kalau kapur tak keruh, maksudnya yeast ni tak ada lah. Faham tak? Boleh faham ke? Okey ke? Kalau nak tahu, kita pun ada kapur kat lab tu. Kalau ada kat Mak, saya saja ambil straw, tiup lah. Mesti keruh. Lepas tu buang lah. Bazir lah sikit. Okey tak? Jadi kalau nak menentukan kehadiran bakteria pun sama. Kita letak bakteria, kena letak kapur, air kapur untuk menentukan kehadiran bakteria. Dia bernafas tak? Clear jadi untuk menentukan kehadiran karbon dioksida, kita kena guna air kapur. Kena alirkan dia betul-betul lah. Settle ni nampak tak? Mengeruhkan air kapur. Disebabkan yeast bernafas menghasilkan karbon dioksida. Ni namanya penampaian. So menghasilkan etanol. Okey, lepas dia jadikan penampaian, so air yang dihasilkan ni air tapai ni sebenarnya tak sempurna lagi sebab dicampur dengan yeast, ada gula yang mungkin yang tidak balas kan. So apa dia buat? Dia akan melalui proses penyulingan, tulen. Dia nak dapatkan betul-betul dalam ni nanti, betul-betul dia nak etanol sahaja. Dia tak naklah gula-gula lebih-lebih ke, tak nak. Faham tak? Jadi dia akan melalui proses penyulingan. Inilah proses penyulingan kita. Kalau cikgu korang rajin nanti, dia akan buat lah. Kalau dia tak rajin, dia akan buka YouTube. Korang tengok YouTube je. Okey, jadi cara macam ni. Okey, ni kelalang dia. Kan, kelalang dia. So, dipanaskan, dia punya... Dalam ni ada kan bahan-bahan alkohol. Tu ada gula-gula, serpih-serpihan semua ni kan. So, bila dipanaskan, apa jadi? Dia akan jadi wap, betul tak? Jadi wap tu akan masuk kat sini, betul tak? Okey, kalau dibiarkan, wap tu akan terbebas. Terbebas keluar kan? Jadi macam mana nak suruh dia tak terbebas? Jadi apa yang dia buat, dia akan masukkan air. Jadi air ni akan menyejukkan sekeliling ni. Air paip. Faham tak? Jadi bila sejuk, jadi gas tadi akan menjadi titisan air. Inilah namanya etanol, betul-betul etanol. Dah buang dah habuk-habuk dia. Faham tak? Jadi proses penampaian tambah dengan proses penyulingan. Betul-betul dapat sulin. Okey Ilham, terima kasih Ilham datang ini. Okey, clear? Boleh terima? Yasmin okey Yasmin? Okey kan? Alright. Nak tahu ada ni? Ada gambar raja ni? Tak ada je? Tak muat lah tu. Okey dah, tak ada. Okey, ni sifat-sifat yang tak nak cerita sebab nanti korang bosan. Kegunaan alkohol, contohnya seperti antiseptik lah yang korang sapu-sapu tangan semua tu. Tu alkohol. Kegunaan buat cap, minyak wangi. Minyak wangi pun ada alkohol tau. Kosmetik pun ada alkohol tau. Habis macam mana kena buang lah kosmetik masing-masing.
Okey, tapi pengambilan alkohol berlebihan macam arak tu memang menyebabkan penyesakan nafas kita, kerosakan hati. Ni kalau kita ambil minum arak lah ni. Kerosakan hati tau, namanya sirosis hati, bahaya. Dan juga keseimbangan badan kita. Naik motor langgar arak lah. Tak pasal-pasal pula. Okey dah. Settle pasal alkohol. Jom kita buat sikit latihan, tengok ada tak? Latihan alkohol kita sikit. Kita buatlah dulu, nanti panjang pula bosan kan. Okey, kita sampai kat mana Lekut? 50.3. Sinilah. Kan? Okey, ni 1 sampai 5 karbon, ingat tak? Nama apa? Alkana? Metana. Lepas tu? It. Okey, etana. Lepas tu? 3? Prop. Okey, propana. 4? But. Okey, cukup sampai situ je. Oh, ingat lagi pentana. Okey. Hexana. Okey. Hex 6. Dia macam pentagon lah, belajar pentagon kan. Untuk alkana tak ada satu karbon dia start dengan 2. Etena, propena, butena, pentena dan juga hexena. Okey. Okey, kalau dapat anak perempuan lagi, kita bagilah Afrina Propena. Ada no lah kot. No cantik sikit kan. Kalau lelaki nama apa lelaki? Lelaki tak ada. Lelaki tak ada ya. Okey, dah ke salin? Cikgu nak move? Ilham dah salin Ilham. Okey, seterusnya cikgu nak masuk nama sumber tenaga alternatif. Alternatif tu maksudnya tenaga yang lain. Alternatif lah. Okey. Macam sekarang lah, ayam sekarang ni mahal tau. So, apakah nak makan alternatif selain ayam? Ternak ayam tu lagi jenuh tak kerja lah kita, nak sekolah lagi apa kan. Makanlah ikan ke. Ikan mahal juga masalahnya. Telur ayam juga. Makan nasi kosong je lah. Dengan air kosong je. Okey, contoh tenaga alternatif yang kita gunakan untuk menggantikan petroleum, bahan fosil. Solar, betul? Solar, tenaga solar. Lagi? Angin, betul. Ataupun tenaga nuklear. Senang cerita, tenaga yang boleh diperbaharui lah. Boleh. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. Tapi nuklear tak boleh dibaharui. Cuma nuklear tu alternatif. Bagus tak korang rasa pakai sumber nuklear? Dia risiko tinggi. Apa risiko dia? Kemalangan. Risiko dia kalau dia bocor lah. Kalau dia tak bocor, dia adalah sangat menjimat dan dia adalah mesra alam. Gas yang dihasilkan pun tidak mencemarkan. Cuma bahayanya kalau dia bocor je. Ombak Saza, betul. Tenaga ombak. Kat China banyak. Kat Malaysia ombak tak banyak. Ombak sekejap-sekejap je. Kat China banyak ombak. Okey, berikan contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, tenaga solar, kincir angin, tenaga ombak tadi. Tenaga angin. Tenaga angin banyak luar negara lah, kita tak ada. Kita mungkin boleh usahakan tenaga geothermal. Geothermal tahu tak? Siapa tahu? Geothermal tu yang air panas tu. Telaga air panas. Yang rumah dia panas kan? Tu boleh dijadikan sebagai tenaga lah. Okey, boleh? Dan sebagainya lah. Apa-apa lagi lah. Apa-apa yang logik. Okey, soalan guys. Sampai sini dulu. Sebelum cikgu move. Biogesin pun boleh? Biogesin tahu kan? Biogesin tu adalah kayu kayan. Kita potong kayu, buat kayu. Biogesin. Ataupun najis tahi lembu. Najis tahi lembu orang buat apa?
selain baja kita boleh bakar dia sebagai bahan bakar. Kalau kat negara India, dia nak beli gas tak mampu, lembu banyak. Tak lembu tu dia gepeng-gepeng kan, dia jemur. Dah kering dia simpan dekat rumah. So nak bakar nasi, cucuklah satu. Ya nasi tu baulah sikit. Tapi okeylah tak lembu free kan. Tapi dia tak bahaya, tak lembu gas dia okey. Gas dia okey. Ya. Cuba try buat. Tai orang boleh juga tapi tak senonoh lah. Baunya lagi dahsyat kan. Baik tai lembu betul tak? Tak minat lah pakai gas lah. Syukurlah kat Malaysia kita ni. Sebaik tak lari kat Bangladesh. Okey, ini adalah proses untuk menghasilkan alkohol. Proses apa namanya? Penapaian. Okey, penapaian. Okey, penapaian perlukan apa? Mula-mula glukosa tambah dengan yeast. Betul. Okey, dan dia perlukan enzim. Okey. Enzim kita namanya zymes. Kalau ingatlah, kalau tak ingat tulis enzim je. So apakah hasilnya? Etanol lah. Sebab hasilnya alkohol kan. Dan dihasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida boleh mengeruhkan air kapur ya kalau nak buat test. Okey, itu adalah equation dia. Penapaian. Okey. Okey, siapa tahu nama tiub ni tiub apa namanya? Kita panggil tiub penghantar, delivery tube. Tiub penghantar. Delivery tu jap, kita tengok jap ada siapa-siapa tak datang ke. Okey. Tiub penghantar, yang kedua kaki retort. Kaki retort. Tabung uji. Tabung uji. Ini air apa? Air kapur. Air kapur. Apa tujuan air kapur? Untuk menguji kehadiran karbon dioksida. Betul. Okey, ni namanya kelalang kon. Form 3 dah belajar ni. Lepas tu ni adalah larutan glukosa. Tambah dengan yeast. Senang je kan? Setup untuk penapaian. Okey, boleh tengok. Boleh salin. Boleh. Okey je. Okey, settle? Boleh move? Ilham, tunggu move ni baru penapaian, kita belum masuk lagi penulinan. Okey, bahan tindak balas. Okey, kat sini kalau ikut bahan tindak balas kita adalah ni lah yeast ya. Ni namanya, kat sini namanya bahan tindak balas. Ini namanya hasil tindak balas. Jadi korang kena biasa, ni namanya adalah bahan tindak balas ya. Tindak balas, ini hasil tindak balas. Okey, nama dia. Okey, kat sini jadi untuk menghasilkan alkohol sebatian karbohidrat seperti kita perlukan kita perlukan glukosa ataupun perlukan kanji. Salah satu dah. Buah-buahan, gandum-gandum ke, barley, apa lagi, anggur, beras dan sebagainya digunakan. Yeast berfungsi menghasilkan enzim. Yeast sebenarnya untuk menghasilkan enzim zymes. Menukarkan glukosa kepada etanol. Dah hilang, boleh salin. Pemerhatian pada air kapur. So air kapur
keruh. Okey, betul. Kerana kehadiran apa karbon dioksida. gas karbon dioksida. Betul. Okey, yeast membebaskan apa ni? Karbon dioksida. Jadi yeast menghasilkan karbon dioksida sepanjang proses tersebut. Proses pernafasan dalam sains nama apa? Respirasi. Respirasi. Proses respirasi itu proses pernafasan ya. Respirasi. Okey, dah settle? Dah salin? Tunggu move Okey, lepas tu kita nak masuk proses penulinan ataupun penyulingan tadi. So yang pertama, penulinan alkohol dilalui melalui proses penyulingan. Namanya penyulingan berperingkat. Berperingkat sebab kita panaskan dulu, lepas tu dia masuk tiup dan sebagainya. Namanya penyulingan berperingkat. Nama penuh lah. Okey, larutan etanol yang tidak tulen mengandungi campuran pelbagai kan. Iaitu adanya etanol dengan air. Etanol dan air yang asalnya sebab campuran dalam tu. Okey. Jadi sekarang ni kita ambil etanol je. Okey, etanol mendidih pada suhu 78 degree. Jadi dia mudahlah meruap. Tak sampai 100 pun dah jadi gas dah. Manakala air mendidih pada 100 degree. Okey. Jadi macam nak panaskan dia? Kita panaskan dia supaya 78 lah, jangan 100. Kalau 100 dengan air sekali keluar. Faham tak? Faham tak? Boleh? Dalam kon tu kita panaskan 78 degree je, jangan lebih daripada tu. Okey, etanol mendidih menjadi gas etanol ataupun wap etanol. Dan dialirkan melalui saluran yang ada air pipe tu namanya kondenser. Kondenser Liebig. Memang namanya macam tu. Kondenser Liebig namanya. Okay, tahu ke kondenser Liebig? Tengok sikit macam mana. Ni kat sini. Kondenser Liebig ni. Yang ada air ni. Okey, boleh? Boleh. Alright. Gas etanol disejukkan dan menjalani proses kondensasi. Sebab dia menjadi titisan-titisan. Kondensasi tu apa cikgu dah lupa? Kondensasi. Tunjuk sikit. Kondensasi tu apa ni? Ni namanya kondensasi ni. Tukaran daripada gas kepada air. Betul. Menghasilkan titisan air tu adalah kondensasi. Macam air hujan, kondensasi lah tu. Okey, ataupun kita ada minum air, kita letak ais kan. Perasan tak kat ni ada titisan air? Betul. Tu namanya kondensasi lah tu. So, apa-apa titisan tu namanya kondensasi. Okey. Boleh? Okey, jom next. Seterusnya, gas etanol bertukar cecair air dikenali sebagai barulah jadi etanol tulen. Sebab tu namanya penulinan berperingkat. Untuk jadikan etanol yang tulen. Jadi kondenser Liebig ni sebenarnya adalah proses untuk menghasilkan kondensasi. Jadi pentinglah kondenser tu. Sebab dia sebenarnya berfungsi untuk jadikan titisan dia. Okey, so far so good. Jadi kalau dekat negara yang tak ada sungai, contohnya negara Mesir kan, negara Arab, salah satunya dia buat penyulingan macam inilah. Dia ambil air laut, dia buat macam kita buat tapai tu. Dipanaskan 100, jadi yang tinggal dalam bekas tu garam lah. Air tu dah ambil. Garam pun dapat, air pun dapat. Okay, tapi mahal lah proses dia. Kita ni siap banjir lagi kan. Siap banjir lagi. Okey, sifat-sifat kimia, sifat-sifat bagi alkohol .
Okey, sifat ni ada dua jenis. Satu sifat kimia, satu sifat fizik. Cuba cerita sikit. Apa sifat fizik, apa sifat kimia? Kita ada sifat fizik. Satu lagi kita ada sifat kimia. Okey, sifat fizik ni sifat yang kita nampak. Senang cerita ni nak tahu dia adalah kita nampak. Biasanya kebanyakannya kita nampak. Kimia ni biasanya tak nampak. Teori ya. Teori lah, kita pakai teori je. Contohnya, cikgu ada satu kertas dan kita bakar kertas tu. Kertas lah, cikgu bakar kan? Kertas jadi apa? Terbakar. Memang terbakar lah. Lepas terbakar jadi apa kertas tu? Jadi abu. Okey, tu kimia ke fizik? Fizik. Tu namanya kimia. Okey, kimia ni dia adalah menjadi benda baru. Daripada kertas, dia akan menjadi abu. So, abu boleh balik semula tak di kertas? Tak boleh, jadi dia kimia. Fizik dia boleh kembali semula. Contohnya, cikgu ada satu rod besi. Lepas tu besi ni cikgu bengkokkan dia. So, lepas bengkokkan dia boleh straight balik tak? Boleh. Namanya fizik. Sebab boleh kembali kepada asal. Okey? Jadi kalau korang boleh ciptakan datang, abu tu jadi kertas semula, tu fizik. Okey. Senang Jadi untuk kimia tak banyak. Jadi cikgu cerita kimia dulu. Kimia ni dua yang penting. Yang pertama, tindak balas kimia. Yang kedua, pembakaran. Ini sahaja. Dua ni je lah. Okey, yang special sikit, pengaratan kimia ya. Pengaratan dan satu lagi fotosintesis. Ni bukanlah tajuk ni lah, tapi nak beritahu selain daripada dua tu, dua ni lah yang lain. Jadi kimia tak banyak. Kimia tindak balas kimia dengan pembakaran. Tu je. Macam bakar abu tadi kan. Okey, untuk fizik dia banyak sikit, tapi kita boleh nampak contohnya larut dalam air. Sama ada larut tak larut, nampak tak? Nampak letak minyak dalam air, nampak kan? Timbul dengan tenggelam kan? So nampak. Larut atau tak larut. Biasanya kalau larut, kita akan cakap boleh mengkondaksikan elektrik. Automatik lah, larut dalam air, kondaksi elektrik. Tak larut, tak boleh kondaksi elektrik. Senang je. Lagi, takat lebur, takat didih. Takat lebur ke, takat didih ke, di bawah fizik. Faham tak? Itu je lah. Dan ada apa-apa lagi kalau ada pun. Boleh meruap contohnya. Meruap tu jadi gas. Itu pun fizik. Tapi jarang guys. Cikgu cadangkan korang ingat dua ni je. Ni. Kalau larut dalam air, automatik kondaksi elektrik. Dua dah situ. Kalau tak larut dalam air, tidak mengkondaksikan elektrik. Faham tak? Dia minta dua je biasa. Sifat fizik, sifat kimia. Faham tak sikit? Better? Boleh Sifat kimia tu boleh kembali semula kepada asal. Okey. Tengok etanol kat sini. Contoh yang pertama. Apa tu? Tandakan F untuk sifat fizik, K kimia. Okey. Etanol terbakar dalam udara menghasilkan nyalaan biru tanpa jelaga. Betul ke? Kimia ke fizik? Membakar ni. Kimia. Membakar kimia. Tahu tak jelaga tu apa? Tak tahu ya? Dalam bahasa Inggeris namanya salt. Jelaga tu dia biasanya kalau kita bakar lilin tak nampak. Ada juga. Tapi kalau bakar pelita banyak. Pernah main pelita kan? Mengapi. Okey, bakar pelita. Bila kita bakar tu kan, kita ambil daun pisang ke ataupun ambil kertas, kau letak kat atas ni. Kau nampak asap-asap hitam kan? Asap hitam tu akan melekat, itu namanya jelaga. Zaman-zaman cikgu masuk U dulu, kita kena cok jari, tak ada signature. Jadi nak beli cok tu mahal. So apa yang kita buat, kita ambil pelita, kita ambil daun pisang, kain hitam kan? Pakai itulah, tenyeh tu cok-cok. Lepas tu pakai lagi. So kreatif tak? Kreatif dan jimat. Okey, jadi ni adalah K dia adalah kimia. Okey, tidak mempunyai warna. Kimia ke fizik? Fizik, nampak. Okey. Beraroma, berbau wangi. Fizik, sebab bau boleh nampak, boleh rasa. Ingat, kimia tu bakar dengan tindak balas je. Dua je. Pembakaran, etanol. Kimia, ada bakar tu, kimia terus. Larut dalam air. Larut tak larut? Larut tak larut? Ni, tengok ni. Larut tak larut ni? Jadi dia lah fizik.
Okey, semakin bertambah rantai karbon, semakin bertambah takat didih, takat lebur. Fizik. Fizik, takat didih, takat lebur. Okey, semakin berkurang meruap. Fizik. Kat sini ada meruap kan? Oh, cikgu dah buang dah. Meruap tahu meruap? Meruap tahu Jadi gas. Kita biarkan jadi gas. Semakin bertambah dan semakin berkurang keterlarutan. Larut dalam air. Fizik. Larut tak larut, fizik. Lagi. Pembakaran lagi. Kimia. Cecair pada suhu bilik. Fizik. Cecair pada suhu bilik, fizik. Pendehidratan. Menghasilkan etanol dan air. Ini adalah kimia. Sebab dia tidak balas. Ini tidak balas tau. Okey, alkohol boleh tukar kepada ester dan air. Ini tidak balas juga. Tidak balas kimia lah. Itulah tidak balas kimia. Okey Najmi, sampai sini okey Najmi? Nak tanya apa-apa tak Najmi? Okey, boleh. Okey, sini ada penggunaan dia untuk mengelakkan salin banyak-banyak. Kita bagi jawapan senang. Seperti dalam perubatan, kita banyak pakai alkohol. Jadi kalau kita kata pengguna alkohol ni haram, susahlah nak pakai. Cuma dia salah guna dekat minuman. Okey, alkohol tu ingat dia adalah kumpulan yang kecil je tau. Okey, dalam ubat batuk ada, antiseptik ada. Dalam pembuatan pun ada. Dia apa ni? Vernis, tahu vernis tak? Vernis tu macam kayu yang ni lah, cantik. Tak ada pula cikgu contoh. Tak apalah. Industri kosmetik banyak alkohol. Alkohol ni OH je kumpulan sebenarnya. Namanya adalah hidroksida. Nama kumpulan tu lah. Dia tak panggil alkohol, dia panggil hidroksida. Okey, bahan bakar. Sebab dekat Mexico, cuma nak cerita lah sikit kan. Dekat Mexico tu untuk dapatkan petroleum tu sangat mahal, susah. Jadi kalau kat Malaysia ni, petroleum senang kan. Ada Shell, ada Caltex, ada Petron, ada apa lagi? BHP. Kalau kat Seri Ceding tu dah apa nama? Synergy ke apa? Macam-macam nama kan. Kalau Mexico tak ada. Jadi sebab mahal, dia orang campurkan petroleum dengan alkohol. Sebab alkohol ni mudah terbakar. Okey. Ni salah penyalahgunaan ambil alkohol lah dalam minuman ke ubat-ubatan, tak boleh. Saraf ya. Saraf ni maksudnya kalau kita kacau orang yang minum arak tu, lambat dia pun tak nak balaskan. Dia slow sikit. Kalau buat kereta pun dah accident pun dia masih lagi high. Kan? Agaknya kalau meninggal pun dia masih gerak-gerak kot. Dia slow sikit. Sakit hati, bukan sakit hati kat engkau. Namanya cirrhosis hati. Ada tak sini? Ni. Cirrhosis hati Hati ni rosak lah. Apa fungsi hati? Fungsi hati ni sebenarnya paling banyak adalah membuang toksik daripada badan kita. Okey, dan juga mengalami proses asimilasi. Itu cerita lain ya. Merosakkan ginjal, perut, menyebabkan ulcer pada perut minum alkohol banyak-banyak. Jadi kalau minum minuman beralkohol ataupun minuman yang pH dia tinggi, so sebenarnya bahaya untuk kita lah. Kata minum air penapis kan ni banyak air penapis yang alkohol kan. Kan alkali tinggi kan. So sebenarnya tak bagus kalau banyak tinggi sangat. Okey, itu je untuk alkohol. Kita nak masuk lemak. Okey, sebelum masuk lemak kita ceritalah sikit nota kita dulu. Okey lemak mana lemak? Lemak bagus ke tak bagus korang rasa? Bagus. Lemak ada lemak baik dan lemak tak baik. Ada lemak larut dan lemak tak larut. Lemak ni ada karbon organik di dalamnya, mengandungi karbon, hidrogen dan juga oksigen. Macam alkohol tadi. Tidak larut dalam air. Lemak tak larut dalam air. Kita ambil minyak sapi, letak dalam air dia tak larut. Kekurangan dia. So kat sini pun sama, ada lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, kalau lemak tepu, kalau kulit kita ni, lemak tepu akan berada dekat bawah kulit. Namanya di bawah kulit adipos. Kat bawah ni lah. Bawah ni. So namanya lemak tepu, tak boleh buat apa. Macam nak buang? Kena exercise. Melalui pembakaran saja. Kalau lemak tak tepu ni, senang je. Kan korang jual-jual buang lemak kan? Makan ubat tu nanti lemak tu dia boleh dibuang. Biasanya lemak tak tepu ni daripada tumbuhan. Biasanya lemak tepu ni daripada haiwan. Makan daging. Lemak tepu lah. Makan nasi banyak-banyak jadi lemak tak? Makan nasi banyak-banyak lemak tak? Makan nasi banyak-banyak pun jadi lemak. Sebab nasi tu adalah glukosa. Apa-apa glukosa yang ada, nasi, kanji, tepung semua tu, kalau kita makan banyak dan tak bersenam, dia tukar menjadi lemak guys. Simpan dekat sini.
Yang bunyi bonjol kat perut tu kan. Kena simpannya. So tak boleh buat apa lah. So lemak ni kita akan guna balik dalam keadaan darurat. Contohnya berpuasa. Kita guna balik sebab tu kurus sikit puasa. Lemak dia kena makan sikit. Ataupun kita sesat dalam hutan. Sesat dalam hutan, kita ada masa lebih kurang 7 hari nak hidup. Tu yang 2 hari Allah tu mungkin terbanting dah kan. Terlari, pasrah lah. Mengucap banyak-banyak dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kan. Nak pilih syurga mana dah tu. 7 hari hidup. Jadi guna lemak kat situ. Okey. Takat lebur yang tinggi. Margarin contohnya digunakan daripada tumbuh-tumbuhan. Apa nak beritahu ni? Tak ada apa kot. Jadi kesan buruk dia adalah kesihatan. Ni kesan baik sebab dia tak lemak tak tepu. Jadi ambil lah lemak daripada tumbuh-tumbuhan. Senang cerita. Okey, kesan mengambil lemak berlebihan boleh menjadikan batu karang. Batu karang hempedu pada hati. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar Ni namanya adalah jaundice kuning. Hati ni tersangkut, tersumbat dan menjadi kuning. Pernah dengar? Korang masa kecil jadi kuning tak? Pernah? Mak ada cerita? Tak pernah tanya mak. Mak, saya kuning lu kuning tak? Mak kata, oh sebenarnya kau anak angkat. Lagilah sedih kan? Kuning ni kalau masa baby, dengar-dengar lah baby warna kuning kan? Pernah dengar tak? Dia akan masuk dekat incubator. So, kenapa baby tu kuning? So, sebenarnya hati tu tak boleh memproses bahan toksik. Jadi kalau hati tak boleh bahan toksik, kita akan jadi kuning. So, apa sangkut dengan baby? Baby tu dalam rahim mak dia, dalam air ketumban tu kan. Bila dia dah matured, bila baby tu dah matured, buat lantak lah dia. Macam tu lebih. Macam ni, lebih kurang lah. Macam tu lah baby lah. Okey, kalau dia dah matured, dia dah boleh minum dan boleh makan. Jadi sebab tu doktor kena tahu bila baby tu lahir, bila usia baby tu. Okey. Jadi kalau dia dah mature, dia akan minum dan makan air ketumbar ni. Faham tak? Bila dia minum, dia akan berak. Dia minum balik. Jadi dia minum, dia makan bahan buangan dia. Jadi makan dia adalah toksik. Jadi hatinya susah nak proses. Kecil lagi kan. Dia akan jadi kuning. Bukan sahaja jadi cat. Okey. Jadi setengah-setengah negara tu kalau kekurangan protein ke atau kekurangan ataupun banyak toksik negara dia, biasanya orang tu warna kuning lah. Mata dia kuning tu. Kalau mak kau hijau okey lagi. Kuning yang tak tahan ni. Kan kalau mak kau hijau tu kita lari je lah. Mak korang garang tak? Boleh tahan lah. Satu taman dengar tak? Dengar. Wah, bagus subuh jiran sebelah pun sekali tu baru subuh kan. Takut punya pasal mak kita jerit, orang sebelah pun bangun sekali. Okey, ini namanya keratan rentas darah kita. Okey, darah kita ada dua jenis, arteri dengan vena. Okey, kalau dekat atas ni vena ya. Kalau kat dalam sikit arteri namanya. Okey, ni nama arteri kan. Arteri tu kat dalam supaya kalau accident yang kena tu yang vena dulu. Sebab vena tu membawa darah karbon dioksida. Arteri tu bawa ke arah oksigen. Bila langgar tu mancuk-mancuk tu biasanya vena lah yang ada karbon dioksida. Sebab tu darahnya pekat sikit. Darah karbon dioksida tu warna biru sikit. Dekat luar kat depan. Okey. Okey Jadi arteri ni walaupun kita kontrol kolesterol macam mana pun, semakin berusia kita memang ada kolesterol. Sama sikit ataupun banyak. Ni cantik ni. Dia punya lumen dia. So darah lancar lalu. Nampak tak sempit? Dia punya kolesterol. Tak boleh buat apa ni kolesterol? Sebab dia lemak tepu. So kalau sumbat sangat, apa nak buat? Terutamanya pada jantung kita. So nak buang, gunting. Gunting, basuh-basuh berus kan boleh? Tak boleh. So the best way dia akan guna stand lah. Dia ambil stand macam lidi tu, dia sangkut kat sini. Faham tak? Kalau sumbat banyak sangat kat jantung, dia masuklah wire dia. Kalau jari cikgu ni tak boleh masuk, kecil je tangan. Jadi dia kena masuk dekat kaki lah. Cari urat yang besar je. Kalau lengan kita besar, dia ada urat yang besar, masuk kat sini je. Jantung kat sini kan? Jantung belah kiri. Masuk kat sini lah. Kalau tak masuk ke kaki, masuk ke peha. Kau? Sampai kat sana, nampak kat jantung, dia akan letak stand lah. Stand murah sikit, nak operate mahal. Nanti akan datang korang kena beli insurans sendiri. Sebab itulah kita baca matematik insurans.
Insurans hayat ya. Kesihatan. Ni namanya adalah kesan. Kalau ada namanya atherosclerosis ni melibatkan jantung. Jantung lah, darah ni pergi ke jantung. Okey. Okey, tengok dah ni. Sakit jantung. Nak tahu sakit jantung, dia bukan penyakit cucuk tu. Cucuk-cucuk kan? Pernah tak rasa macam tu? Benar. Mak, sakit jantung lah. Cucuk-cucuk bukan sakit jantung. Tu namanya masa kita. Sakit jantung ni macam kena empat batu yang besar. Pernah boleh bayang tak macam nampak batu? Macam tu lah. Tak boleh bernafas, nampak batu. Okey. Sebelah ni dulu rumah cikgu ni dia meninggal sebab sakit jantung kot. Dia rasa berat lah. Belakang lebam sebab berat sangat kan. Jantung ni mungkin pam laju sangat. Meninggal lah. Jantung dia lemah kot. Sakit jantung ya. Sakit jantung macam-macam jenis. Ada jantung bengkak dan sebagainya. Penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan juga stroke. Tekanan darah tinggi ni bahaya. Bahaya. Darah rendah bahaya juga. Darah tinggi ni kalau dia pam jantung kita. Kita cerita pasal jantung sikit guys. Tinggal berapa minit ke? Nak 10 minit ke? Tak apalah juga kerja jantung Sebab kita semua ada jantung kan. Sebab tak ada jantung kat tangan. Ada jantung kan. Jantung kita macam ni. Jantung kita sebelah kiri. Ini kiri tau. Nampak kanan di kiri. Sebelah kiri tu dia bengkak tebal sikit jantung kita. So jantung kita tengah-tengah ni kita ada septum. Dia ada vena cava sekejap Dia ada kat sini. Tu dia punya ni lah. Dia punya apa ni? Masa dia. Jadi masa kat sini dia lebih tebal ya sebab dia akan membawa darah beroksigen. Darah masuk, keluar balik. So darah ni nanti akan pergi ke seluruh badan. Darah ni membawa darah oksigen. Jadi darah ni kat dalam lah sebab dia bawa oksigen. Namanya urat arteri. Arteri ni membawa darah oksigen. Okey, bila sampai dekat sel kita, kita akan ada kapilari darah. Dia akan bagi kat sel lah, sel sikit. Sel ni banyak lah kat mana-mana lah. Otak ke, kaki ke kan. Dia ambil satu contoh. Lepas tu sampai dekat sel, dia akan bagilah kita punya oksigen ni kepada sel. So sel pun bernafas. Namanya sebagai respirasi sel. Sel guna. Dia guna untuk apa? Untuk buat energi. Sebab tu korang boleh gerak sebab ada energi. Kan? Sel tu yang buat. Okey, bila sel tu bernafas, lepas tu sel ni akan bagi balik karbon dioksida. Jadi dia bawa kat sini, masuk kat sini adalah karbon dioksida. Faham tak? Karbon dioksida. So karbon dioksida ni nanti ke mana perginya? Keluar akan pergi ke paru-paru. Masuk paru-paru kita kat sini. Tak senonoh pula paru-parunya. Macam tu. Masuk paru-paru kan? Anggaplah paru-paru kat situ. Itu yang cikgu mampu lukis guys. Masuk paru-paru. Lepas tu paru-paru ni akan proses, dapat oksigen, masuk sini balik. Faham tak? Begitulah proses dia. Okey? Jadi kita dapatlah oksigen. Okey, sekarang ni cerita pasal jantung. Okey, jantung ni ada beberapa penyakit ya, guys. Ni. Okey, yang pertama namanya jantung berlubang. Pernah dengar tak? Benar. Macam mana jantung berlubang tu? Dia punya tu apa? Yang tengah-tengah tu. Septum dia berlubang ni. Sebab ni darah oksigen, ini darah karbon dioksida. Jadi tengah-tengah dia berlubang. Jadi darahnya bercampur dulu ni guys. Kan? Naik tangga sikit. Mengah kan? Kita kata lembab betul lah kau ni. Bukan sebab dia lembab, sebab darahnya bercampur. Jadi darah beroksigen ni bercampur. Masuk. Lembab lah. Okey, contoh binatang yang lembab. Binatang apa? Katak. Katak kenapa lembab? Sebab dekat sini dia bercampur. Kan? Cuba halau-halau katak. Lompat-lompat dia rehat. Lambat pula nak gerak ni. Halau-halau lagi, dia gerak lagi. Sebab darahnya bercampur. Kan? Jadi, macam nak buat untuk sakit jantung. Untuk jantung berlubang. Tampal lah. Dia akan masuk lalat dia tampal situ. Dia welding sikit. Aduh, laju turun lagi kan. Kalah kau. Itu satu. Nombor dua, kalau dia jantung bengkak. Jantung bengkak ni macam ni. Kalau jantung kita punya darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Sebab jantung kita pam dengan laju. Jadi bila jantung pam dengan laju, asalnya jantung kita macam dinding kan. Disebabkan
Kalau kita main gym macam mana? Masa otot tebal dia kan. Jadi sadur kan. Jadi kat sini pun otot kita akan jadi sadur. Faham tak? Bila sadur, kita punya volume akan jadi sikit. Sebab dia pump laju, darah tinggi. Bila sikit, bila sekali pump, dapat sikit je darahnya. Faham tak? Tak cukup. Darah tak cukup dengan pump kan? Pening kepala lah, kepitam lah. Minta maaf lah cikgu tak boleh belajar lagi pening kepala ni. Main PUBG okey pula. Segar je darahnya. Okey. Jadi masa. Ni sebab tekanan darah tinggi. Itu namanya jantung bengkak. Okey. Dan yang paling bahaya kalau kita makan benda-benda kolesterol ni, kat luar jantung ni kita ada satu arteri koronari ni, namanya arteri koronari. So urat ni lah yang banyak membekalkan nutrien kepada jantung. Jadi katakanlah kalau tersumbat dekat sini guys. Tersumbat dekat sini kan. Maksudnya ni akan jadi lebam ni. Sebab jantung tak terima apa-apa oksigen dan nutrien. Jadi bila jantung tak terima, jantung tak bergerak lah. Jantung ni magic. Sebab dia bergerak dengan adanya elektrik. Elektrik macam mana cuan cerita tak tahulah. Jadi dia bergerak dengan sendiri. Okey. Namanya myogenik. So dia bergerak dengan sendiri. Memang Tuhan buat macam tu. Jadi kalau dia mati, dia tak bergerak lah. Tak ada elektrik nak dicetuskan. Jadi kita mati disebabkan ini namanya serangan jantung. Untuk lelaki biasanya serangan jantung bermula dengan sebelah kiri. Kalau datang malam ke pagi, 2 pagi sakit kan. Dia kebas belah kanan, belah kiri kebas. Kebasnya akan naik daripada tangan sampai ke bahu. Kebas sangat-sangat lah. Kita tak rasa apa pegangan. Orang kita tak rasa apa. Tampar pun okey je. Tangan tu lah. Okay, sampai dekat bahu dan sampai dekat dada, korang rasa berat, korang ada beberapa saat je untuk survive. The best way, korang nafas dengan sekuat-kuat hati atau membatuk. Supaya dia hilang. Supaya dia macam masuk balik lah darah tu. Batuk sekuat hati. Batuk ataupun menafas sekuat hati. Supaya kita hilang kebas. Baru okey. Okey? Sebab itu atlet sekarang ni kena banyak serangan jantung disebabkan dia over exercise. Bila over exercise, kita punya jantung ni akan jadi sadur. Faham tak? Ni sadur ni, volume kecil jadi. Balik kerja malam main gym. Sebelum kerja gym. Tak kira waktu malam tu kan. Kat rumah tengok TV pun gym juga macam ni. sampai PUBG pun gym juga. Itu namanya badan kita dah overdose. Main gym kali ikut satu hari kena exercise banyak mana dia? 20 minit je lebih kurang sepatutnya. 20 minit. Seminggu 3 kali je sepatutnya. Tapi kalau nak buat hari 20 minit je lah. Ni tak 20 minit tak cukup. Tak cukup. Main badminton, balik bola petang. Rumah lagi main treadmill lagi. Basikal lagi, tak tidur malam. Kan? So bahaya. Okay guys, itu je kot. Kita pasal jantung, semua depan kita masuk pasal minyak sawit lah pula. Hari-hari kita makan minyak sawit. So far minyak sawit bagus tak korang rasa? Bagus. Cik, sedap je.